Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 2 September 2024 bersama saya Debbie Amanda Padan. Sekolah Kebangsaan SK Nanga Benar akan diberikan bantuan segera untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran muridnya tidak terganggu. Menteri Kejaraya yang juga Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata beliau telah menyalurkan RM10,000 bantuan segera kepada sekolah tersebut pada minggu lepas. Selepas melihat sendiri keadaan sekolah tersebut, beliau mengumumkan peruntukan segera tambahan sebanyak RM20,000. Untuk dana untuk pembelian keperluan yang perlu disegerakan seperti tilam, bantal dan sebagainya, dan juga mungkin pakaian murid-murid sekolah. Dalam pada itu, Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang turut meluluskan bantuan dengan dana sebanyak RM10,000. Saya akan bagi tahu pihak kerajaan negeri untuk membantu sebab kita ada jawatan kuasa bencana. Kita ada fund, ada dana dari jabatan bencana. So daripada itu kita akan salurlah, kita akan jumpa itu Menteri Pendidikan Negeri. So dengan bantuan yang sedia ada daripada Yang Berhormat dengan saya sendiri, yang terawal sekali kita bantu, macam saya bantu pump, some water, mineral water, immediate thing we can assist lah. Namun menurut Datuk Seri Alexander, kerja baik pulih bangunan yang rosak ini adalah satu pelan jangka pendek. Bagi pelan jangka masa panjang, beliau mencadangkan agar bangunan-bangunan daif sekolah ini dibina semula memandangkan kawasan sekolah itu masih mempunyai tanah dan ruang untuk pembinaan bangunan baru. Justru itu, beliau meminta pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kapit membuat laporan terperinci kerosakan sekolah itu dan mengemukakan salinan laporan kerosakan kepadanya agar beliau dapat membantu membawa permohonan itu ke peringkat tertinggi. Beliau menegaskan akan memastikan SK Nanga Benar dimasukkan ke dalam senarai program bina baru sekolah. Sementara itu, menurut Guru Besar SK Nanga Benar Edwin Lang Nanyang, kejadian banjir besar yang melanda sekolah tersebut pada 22 Ogos lalu disifatkan terburuk pernah berlaku semenjak sekolah itu dibuka 61 tahun lalu. Katanya banjir bermula seawal 2 pagi dan melihat air mulai naik, pihaknya memindahkan 30 murid yang tinggal di asrama ke bangunan 2 tingkat di sekolah itu. Namun paras air semakin tinggi sehingga ke paras bumbung bangunan kelas 1 tingkat atau setinggi lebih 2 meter dalam. Keadaan itu memaksa pihaknya memindahkan murid-murid ke sebuah bukit di bahagian belakang bangunan tersebut. Itu bantuan daripada pihak bomba telah tiba lebih kurang pukul 4.30 pagi. Dan pada pukul 5 kita telah mula untuk memindahkan sekali lagi murid ke tempat yang lebih selamat dengan menggunakan sebuah perahu yang dimiliki oleh suami pembantu operasi di sekolah ini. Dipindahkan ke tapak letak kereta di klinik SK Nanga Benar. Dalam pada itu, penolong kanan satu sekolah itu, George Rawing Liban, memberitahu kerjasama guru dan kaki tangan semasa kejadian itu memainkan peranan penting dalam menyelamatkan anak murid mereka. Ketika mereka mula dipindahkan ke kawasan yang diberitahu guru besar tadi, mereka di sana hanya duduk di tanah saja menggunakan payung kerana hujan masih renyai-renyai lagi. Alangkah sedihlah kalau kita lihat budak-budak masa itu. Kedua mereka ditemui media di SK Nanga Benar Kapit. Hari ke-10 selepas kejadian ini, kawasan sekolah berjaya dibersihkan dengan bantuan pihak bomba dan gotong royong di antara ibu bapa pelajar dan guru dengan mengambil masa 6 hari untuk disiapkan. Pengibaran jalur gemilang perlu dilakukan pada bila-bila masa dan tidak hanya terhad pada bulan kebangsaan sahaja. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata, langkah mengibarkan bendera Malaysia merupakan tanda kesetiaan kepada negara yang merupakan satu bentuk semangat patriotik perlu diterapkan dalam diri. Katanya pengibaran jalur gemilang tidak terhad kepada bulan kebangsaan tetapi perlu diteruskan pada setiap masa terutama semasa peristiwa dan perayaan rasmi negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Santubong di Kuching.
Justru ahli Parlimen Santubong itu menyeru rakyat Sarawak mengibarkan bendera Malaysia di setiap premis, kampung, rumah panjang maupun kenderaan bagi menunjukkan semangat perpaduan dan sokongan terhadap kedaulatan negara. Beliau juga menyeru agar terus menyokong kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk memeriahkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pada kemuncak majlis, Datuk Seri Nancy telah menyampaikan insentif cemerlang NS Parlimen Santubong kepada pelajar-pelajar cemerlang STPM dan SPM serta kepada atlet-atlet sukma daripada Parlimen Santubong yang berjaya menyumbang pingat kepada kontijen Sarawak. Penganjuran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS menggalakkan transformasi sistem kesihatan negara daripada penjagaan pesakit kepada penjagaan kesihatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata ini adalah untuk memperkasakan orang awam bertindak ke arah mengamalkan kawalan kesihatan sendiri termasuk meningkatkan kesedaran saringan kesihatan kepada golongan remaja berusia 18 tahun dan ke atas. Justru beliau menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam meningkatkan literasi kesihatan dalam pembudayaan hidup sihat dan kebersihan persekitaran. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Daerah Limbang di Dewan Suara Limbang. Tambahnya, ANMS juga bertujuan menjadikan rakyat Malaysia yang sihat sejahtera dengan mengamalkan cara hidup sihat seperti melakukan aktiviti kecergasan fizikal, makan secara sihat, bijak tangani stres, tidak merokok dan menjaga kebersihan persekitaran. Kerajaan Sarawak masih memberi subsidi tiket penerbangan kepada pelajar Sarawak yang menuntut di institusi pengajian tinggi untuk pulang melalui skim Graduan Pulang Sarawak IGPS. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman memberitahu ia memberi manfaat kepada sehingga 12,000 pelajar setiap tahun di mana mereka boleh memohon skim itu 2 kali setahun dan menerima subsidi sehingga RM600 untuk penerbangan mereka. Secara langsung, skim itu telah meringankan beban pelajar dan ibu bapa dalam membayar tambang penerbangan untuk pulang ke Sarawak. Manakala pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk merealisasikan syarikat penerbangannya sendiri untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk. Sejurus selepas pengambil alihan operasi penerbangan ini kelak, ia dijangka dapat meningkatkan ketersambungan dan kebolehcapaian udara di rantau ini serta memastikan persaingan dari segi harga tiket selain harga tambang penerbangan tidak lagi dimonopoli. Fazruddin menyatakan demikian dalam satu kenyataan media bagi menjawab kenyataan pengerusi DAP Sarawak, Chong Chen Jen, yang menggesa Kerajaan Sarawak menangani kenaikan harga tiket penerbangan. Seramai 450 peserta menyertai larian amal anjuran Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Pizza semalam. Ia melibatkan 60 peserta larian 10 km dan 390 peserta lagi bagi acara 3 km. Larian amal bertujuan mendapatkan dana bagi menampung kos kerja pembersihan dan menembok tanah di lot 8909 Blok 14 Salak Land dan juga bagi menampung kos penganjuran pelbagai aktiviti pizza sepanjang tahun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menyempurnakan flag off peserta di Padang Merdeka Kuching. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.